Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita bertemu sekali lagi untuk kita memperbincangkan dalam program kita untuk kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Suka hendak kita ingatkan, letak nak buat disclaimer lah sekali lagi tanpa rasa jemu-jemu bahawa program kita ini bukanlah kelas tafsir. Seperti mana kita katakan, bukanlah saya layak, orang yang layak untuk menafsir Al-Quran. Cuma apa yang kita buat adalah hendak sentuh untuk pergi kepada semua ayat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita lihat ayat-ayat Allah SWT ini supaya kita dapat kita tadabbur lah sedikit-sedikit semampu kita. Sebab tu apabila kita sampai kepada ayat-ayat terutama kepada ayat-ayat fiqh misalnya, kita tidak akan bincangkan dalam perbincangan yang panjang lah sebab saya bukan pakar dalam bidang fiqh. Tapi kita terima sahaja apa yang Allah SWT sampaikan, kita baca sahaja apa yang Allah sampaikan, dan kalau kita dah duduk sedikit-sedikit pun kita duduk sedikit-sedikit lah. Sebab berkenaan fiqh ini kita kena serahkan kepada orang yang lebih ahlinya untuk memperbincangkan perkara tersebut. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat semua? Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi keceriaan. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk terus meneruskan hidup ini, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam perjalanan kita untuk menuju ke akhirat. Sebab kita ni ibarat pengembara tuan-tuan, puan-puan semua. Kita ni pengembara, kita sebenarnya berjalan, kita menuju akhirnya kita menuju ke akhirat. Itulah sebenarnya kita ni. Biarlah kita berjalan di muka bumi ni sebagai pengembara, seperti mana iaitu yang berjalan, yang berehat sebentar di seorang, seperti mana seorang pengembara yang berjalan, yang bermusafir, dia kemudian dia berehat sebentar di pokok sahaja untuk berehat, di bawah teduhan pokok tu, kemudian dia terus meneruskan perjalanannya ke destinasinya, iaitu, dan tentu saja destinasi kita yang terakhir ialah akhirat. Dan sebenarnya akhirat itulah sebenarnya permulaan kehidupan kita yang kekal abadi, insya-Allah. Baik, Tayyib, tanpa meluangkan masa, insya-Allah kita akan masuk ke ayat yang baru pada perbincangan kita yang baru, iaitu masuk kepada ayat yang ke-58. Kita dah sampai ke ayat 58. Program kita ini adalah program di mana kita membincangkan ayat-ayat ni secara ringkas-ringkas. Sebab tu kita pergi cepat-cepat sahaja, insya-Allah. Dengan izin Allah dah sampai ke ayat yang ke-58. Baik. Kita akan sambung terus. Allah kali ini, sebelum ini Allah menceritakan berkenaan dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kaum Nabi Musa, iaitu Bani Israel ini, di mana sebelum ini juga mereka dinyatakan bahawa telah diberikan kepada mereka ini di antara nikmatnya adalah diselamatkan daripada Firaun, daripada kezaliman Firaun. Maka mereka dikejar oleh bala tentera Firaun ni. Nabi Musa bawa mereka keluar daripada Mesir. Kemudian ada di depan mereka laut. Allah datangkan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, pertolongan kepada Nabi Musa ini, yang ini kepada, dan juga kepada Bani Israel ini. Dengan Nabi Musa ini mukjizat dia boleh membelah laut. Maka setelah mereka ini, Musa alaihissalam dan Bani Israel ini, kaum Nabi Musa ini berjaya menyeberang, kemudian Allah tutup kembali laut tersebut dan tenggelamlah Firaun dan bala tenteranya. Itu antara nikmat yang Allah beri. Dan antara nikmat lagi Allah beri ialah mereka dapat kitab Taurat, petunjuk. Sebab nikmat yang paling besar tentu saja adalah wahyu
Allah SWT. Tapi malangnya ketika Nabi Musa AS sedang bermunajat kepada Allah SWT itu, apa berlaku, mereka telah digoda oleh seorang lelaki yang namanya Samiri ini, diperdayakan dengan apa, menyembah patung anak lembu. InsyaAllah yang itu kita akan bincangkan dengan lebih lanjut pada apabila kita sampai kepada ayat itu nanti, insyaAllah. Dan kemudian Allah cerita, Allah beritahu lagi setelah mereka diberi nikmat ini, apa yang mereka buat, mereka menyembah patung anak lembu, kemudian Allah berkenankan untuk mengampunkan dosa mereka dengan cara mereka membunuh diri mereka. Kita telah bincangkan pandangan ulama apakah maksud dengan bunuh diri itu. Dan juga kemudian Allah SWT menceritakan bahawa mereka ini, antara cebisan-cebisan mereka ini, mana yang beriman tu ramailah sebenarnya kaum Nabi Musa ni. Mereka sendiri mengatakan bahawa mereka tidak akan beriman melainkan kalau mereka melihat Allah itu dengan nyata. Maka didatangkan petir itu menyambar mereka keseluruhannya, maka matilah mereka semua. Kemudian dengan rahmat Allah SWT, Allah hidupkan mereka kembali supaya mereka menjadi golongan yang bersyukur. Rahmat yang sangat besar bagi kaum Nabi Musa ini. Kemudian Allah menceritakan apa lagi nikmat yang ada. Allah cerita, Allah bagi tahu, Allah datangkan awan dari mana mereka berjalan, ada saja awan yang meneduhi mereka, dan mereka juga dapat makan man dan salwa, mana mereka tak perlu berusaha untuk mencari rezeki itu datang kepada mereka. Tapi Allah kata, kemudian Allah kata kepada mereka, mereka tidak menzalimi kami, tetapi sebenarnya mereka yang menzalimi diri sendiri, sebagai ki kepada seolah-olah Allah nak bagi tahu, walaupun telah banyak Allah bagi nikmat kepada mereka ni, masih lagi mereka melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya insya-Allah dalam ayat 58 ni Allah akan beritahu lagi nikmat-nikmat Allah SWT kepada mereka dan apa yang mereka balas kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan kita katakan, walaupun kita baca berkenaan Bani Israel, kita lihat kepada diri kita sendiri bagaimana kita balas jasa Allah SWT ni, nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita setelah Allah berikan banyak sekali kepada kita. Seperti mana Bani Israel ada awan meneduhi mereka ni, mereka jalan awan. Kita pun duduk dalam kereta seperti mana kita jelaskan sebelum ni. Bila kita duduk dalam kereta, ada bumbung, bahkan bukan ada bumbung, ada aircon ya lagi. Itu nikmat yang besar sangat kepada kita ni, umat Nabi Muhammad SAW zaman moden ini. Kita diberi nikmat yang banyak. So jadi bagaimana kita balas nikmat itu kepada Allah SWT? Adakah dengan kita mentaati Allah ataupun dengan kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Tepuk dada, tanyalah iman. Baik, kita terus masuk ke ayat 58 hari ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada awal pangkal ayat 58 ini, Allah kata wa idz qulna, dan ketika kami berfirman, udkhulu, masuklah kamu, hadhil qaryah, ke negeri ini. Okey. Tidak dinyatakan negeri apakah ini. Kalau kita lihat dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman karangan Syekh Basmaih tu, Syekh Abdullah Basmaih. Jadi apa yang beliau mengatakan? Beliau mengatakan ini sangat menarik lah. Ini sangat satu orang yang penafsir Al-Quran, tetapi cara dia menafsirkan Al-Quran untuk ayat ini, dia kata dalam ayat ini tidak diterangkan di mana letaknya bandar yang tersebut, kerana yang penting ialah pengajaran yang terkandung dalam kisah kaum Yahudi itu dan bala bencana yang telah menimpa mereka disebabkan kekufurannya. Itu poin yang paling utama. Poin yang paling utama, disiplin yang ada pada Syekh Basmaih ini, dia kata kita tak tahu bandar apa, jadi yang itu tak apa-apa penting sebenarnya. Yang lebih penting ialah pengajaran yang tergandung dalam kisahnya. Itu antaranya. Pun begitu, kalau ada hadis, ada sejarah yang manusia yang orang-orang dulu telah dibintangkan berkenaan ayat ni, boleh juga menjadi support lah, orang kata memberi kepada, boleh kita katakan sebagai sokongan lah kepada ayat ni untuk orang zaman kita ni lebih faham. Dan tentu sahaja orang-orang terdahulu telah pun menafsirkan berkenaan ayat ini. Di manakah bandar ini? Dikatakan oleh para mufassirin yang lain
dikatakan bahawa ini adalah Baitul Muqaddis. Jadi kita kena lihat berkenaan perkara ni, sejarah-sejarah ni saya memang mengakui kelemahan saya bab sejarah ni, so kita kena lihat kepada tafsir. Tak boleh kita memandai-mandai sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, iaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim, diceritakan Ibn Katsir memulakan perbincangan tafsiran ayat ini, ayat 58 ini, dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela kaum Bani Israel kerana mereka ini telah membangkang. Kerana apa? Mereka ni tidak mahu berjihad. Mereka ni tidak mahu memasuki tanah suci Baitul Muqaddis, iaitu ketika mereka baru tiba daripada negeri Mesir bersama Nabi Musa AS. Mereka diperintahkan memasuki tanah suci Baitul Muqaddis yang merupakan tanah warisan daripada Israel, yakni Yaqub AS, bapa mereka. Mereka diperintahkan memerangi orang, yakni moyang mereka lah, Israel ni, Yaqub. Jadi mereka diperintahkan memerangi orang Amalikah yang kafir yang ada dalamnya, namun begitu mereka membangkang. Ini dikatakan oleh Ibn Katsir. Kita nakalkan saja. Namun mereka itu membangkang, tidak mahu memerangi orang Amalikah ini, dan mereka menjadi lemah dan patah semangat serta jadi seorang yang penakut. Maka Allah SWT sesatkan mereka ini di padang Sahara tandus sebagai hukuman yang berat bagi mereka, seperti mana yang akan dijelaskan nanti dalam surah Al-Ma'idah. Oleh kerana itu, menurut pendapat yang paling sahih antara dua pendapat, tanah yang dimaksudkan adalah Baitul Muqaddis. Seperti mana yang dinaskan, maknanya ada pandangan lain di manakah tempat ini. Jadi menurut Ibnu Katsir kata, berdasarkan dua pendapat, iaitu tanah yang dimaksudkan ini adalah, yang lebih tepat bagi Ibnu Katsir adalah Baitul Muqaddis. Seperti mana yang dinaskan oleh Al-Suddi, Ar-Rabi' bin Anas, Qatadah, Abu Muslim Al-Asfahani, serta yang lainnya. Kerana Allah SWT berfirman mengisahkan ucapan Nabi Musa, itu ya qaum udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, yakni Palestin, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya, dan janganlah kamu berbalik undur ke belakangnya, maka kamu kelak menjadi orang-orang yang rugi. Yang itu. Jadi berkata Ibn Katsir lagi bahawa pandangan yang benar adalah pandangan pertama, iaitu menyatakan Baitul Muqaddis. Ada yang kata negeri Mesir. Itu ada yang mengatakan. Tetapi kalau ada yang kata tanah suci tersebut adalah Ariha. Tapi kalau Ibn Katsir rahimahullah, dia kata pendapat yang paling benar adalah iaitu yang menyatakan bahawa ia adalah Baitul Muqaddis. Sebab apa yang berlaku kepada mereka ialah apa, mereka keluar daripada, hal ini berlaku kata Ibn Katsir ketika mereka keluar daripada padang Sahara sesudah tersesat selama berapa tahun? Selama 40 tahun bersama Yusha bin Nun alaihissalam. Ini perganti Nabi yang menggantikan Musa dan Harun alaihissalam. Ini Nabi yang dilantik setelah apa? Setelah Musa dan Harun wafat. Jadi mereka ni kemudiannya dipimpin setelah Musa dan Harun tak ada, mereka dipimpin oleh Yusha bin Nun alaihissalam. Mereka telah tersesat. Jadi dari 40 tahun mereka tersesat, barulah mereka masuk ke Baitul Muqaddis ni. Ini Allah cerita. Ini menurut pandangan Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian Allah SWT memberikan kemenangan kepada mereka atas Baitul Muqaddis pada petang hari Jumaat. Pada hari itu perjalanan matahari ditahan oleh Allah selama ketika mereka beroleh kemenangan. Sesudah mereka beroleh kemenangan, maka Allah SWT memerintahkan mereka untuk masuk pintu gerbang Baitul Muqaddis seraya bersujud. Nanti kita bacakan ayat ni, nanti kita bacakan pandangan Ibn Katsir dahulu. Untuk memasuki pintu gerbang Baitul Muqaddis seraya bersujud dengan ungkapan dan kalimah rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dilimpahkannya kepada mereka berupa kemenangan dan pertolongan, hingga mereka dapat rebut semula daripada tangan musuh dan mereka diselamatkan dari padang Sahara dan tersesat jalan dalamnya. Jadi itu. Jadi kisah ni adalah sebenarnya selepas pada diceritakan oleh para mufassirin termasuk Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala,
pandangan yang dikatakan Ibn Katsir paling tepat ialah Qaryah dimasukkan, Qaryah itu dimasukkan adalah Baitul Muqaddis, di mana ketika itu setelah mana Musa alaihissalam menyuruh mereka ini untuk masuk ke Baitul Muqaddis dan berperang dengan orang yang terdapat dalamnya supaya usir mereka ini daripada Baitul Muqaddis, tetapi mereka enggan berperang, mereka tak mahu. Nanti kita akan bincang bila jumpa ayat ni. Mereka tak mahu, maka Allah hukum mereka ini dengan sesat dalam padang pasir Sahara itu selama 40 tahun. Dan Musa alaihissalam pun tak sempat pun nak masuk ke Baitul Muqaddis, tak sempat pun nak habiskan 40 tahun ni. Mereka berdua telah meninggal dunia, mereka berdua telah wafat. Maka kaum Bani Israel itu nanti akan dipimpin oleh Yusha bin Nun. Allah melantik Nabi yang baru, iaitu Yusha bin Nun. Maka mereka dipimpin, Yusha bin Nun ni, maka adalah generasi baru, mungkin kita katakan begitu. Maka menyebabkan mereka ni dapat masuk ke dalam Baitul Muqaddis ini. Mereka perang kat dalam tu, mereka menang, mereka dapat masuk. Maka Allah bagi tahu kepada manusia, kepada Bani Israel ini, supaya mereka kenang nikmat Allah ini memberi kemenangan kepada nenek moyang mereka ini. Jadi kita sambung, wa iz qulna dakhulu hadhihi al-qaryah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Bani Israel ini, masuklah kamu ke negeri ini, al-qaryah, negeri ini yang dikatakan oleh para mufassirin tadi itu Baitul Muqaddis, fakulu, lalu makanlah minha darinya, haitsu syi'tum, sebagaimana kamu kehendaki, wagadan, yang enak, wadkhulul baba sujada, dan masuklah kamu melalui pintu gerbang dalam keadaan tunduk. Jadi Allah perintahkan apabila kamu dah dapat menang tu, dah dapat kemenangan kepada Bani Israel ini, ingatlah ketika kamu menang, maka Allah perintahkan kamu masuk ke dalam dalam keadaan yang kamu boleh makan apa saja yang kamu nak, rezeki Allah beri kepada kamu. Sebab kamu dah dapat negeri itu, dah jadi kamu punya, kamu dah berjaya, Allah dah beri kemenangan kepada kamu, maka masuklah wadkhulul baba sujada, masuklah dalam keadaan tertunduk. Seperti mana Nabi Muhammad SAW dikatakan apabila dia masuk, baginda masuk ke dalam Fatu Mekah, baginda dan sahabat berjaya Fatu Mekah, termasuk kembali ke Mekah, Rasulullah masuk dalam keadaan tertunduk. Bukan dalam kita kalau menang bola, kalau kita sorak, hurray, happy kita. yang tak tengok bola pun sorak sama kan, begitu view-nya. Bukanlah saya kata salah, tapi kita nak katakan, kita lihat bagaimana para Nabi dan Rasul ini diajar. Allah SWT ajar mereka akhlak walaupun menang. Ingat, kemenangan itu bukan hasil daripada kekuatan kalian, tetapi dia datang daripada kekuatan pertolongan Allah SWT. Maka diajar masuk dalam keadaan kemenangan itu dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan sedar bahawa ini adalah pertolongan Allah SWT. Jadi Allah kata, masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah dalam keadaan sujud, melalui pintu dalam keadaan sujud, dan berkatakanlah hittah, wa qulu hittatun, dan katakanlah oleh kamu, hapuskanlah dosa kami, naghfir, kata Allah, nescaya kami akan ampun, lakum, bagi kamu, khotayakum, dosa-dosa kamu yang telah lalu. Jadi itu. Sebab tu bila kita buat apa saja ibadah dan kita rasa overconfident, kita kata ini confirm Allah terima, kita harap Allah terima. Sebab tu Nabi SAW ajar selepas pada habis solat tu, lepas kita kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa kita kata? Kita kata Astaghfirullah, 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 ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Yang itu sebab kita tak tahu sama adakah ibadah yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas kepada Allah, sempurna ke tak sempurna. Kita fikir apa dalam solat, maka kita minta ampun kepada Allah, apa saja kekurangan, ya Allah ampunlah, ya Allah janganlah kau ambil tindakan. Begitu juga bila kita kepada Bani Israel ini dalam keadaan berperang tu, belum tentu adakah ikhlas sepenuhnya, adakah masa ketika berperang tu ada berlaku pelanggaran ke yang tak sepatutnya. Sebab Nabi kan bila dalam perang tu dia ada kod etika perang tu, ada, tak boleh suka-suka hati musnahkan tanaman, bunuh budak kecil ke apa. Tu dalam keadaan yang dalam keadaan perang tu hiruk pikuk tu, dalam keadaan havoc tu kita kata dalam bahasa kita. Jadi tentu kadang-kadang mungkin ada kesilapan yang dilakukan, maka Allah kata minta ampun. Sama ada dalam keadaan tu ataupun sebelum tu. Dan jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedar bahawa kita manusia ni
selalu melakukan kesilapan. Jadi waqulu hittah, katalah oleh kamu, hapuskanlah dosa kami, naghfir, nescaya kami ampunkan bagi kamu, khatayakum, dosa-dosa kamu. Ini juga sebenarnya cara kita untuk bertawasul dengan amal soleh. Mengikut perintah Allah itu SWT itu adalah satu amal soleh, ibadah kepada Allah. Perintah oleh para Nabi adalah satu ibadah. Nabi suruh perang kat dalam tu, maka jadi ibadah. Okay, jihad tu jadi ibadah. Jadi apabila jadi ibadah suruhan, maka dia ibadah, jadi ibadah, maka dia boleh bertawasul dengan amal soleh itu dengan apa? Dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya. Kita katakan Allahu a'lam. Jadi waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Katakanlah oleh kamu, hapuskan dosa kami dan saya kami ampun bagi kamu dosa-dosa kamu yang telah lepas. Malangnya kata Allah SWT, Allah cerita berkenaan bagaimana Bani Israel ini walaupun telah diberi nikmat yang banyak, walaupun telah diberi nikmat, berjaya masuk semula kepada Baitul Muqaddis, apa mereka buat? Wa nasa wasanazidul muhsinin. Minta maaf, sebelum tu Allah tak cerita lagi. Allah kata apa? Apabila setelah Allah hapuskan dosa kamu dan saya Allah ampun bagi kamu dosa-dosa kamu yang lalu, wasanazidul muhsinin, dan akan kami tambah kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada Bani Israel, tentu juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata masuk, kan dah dapat kemenangan, dah apa semua, masuk dalam keadaan tunduk, dalam keadaan sujud. Kata apa? Hittah, katalah hapuskan dosa kami. Dan saya Allah akan hapuskan dosa kami. Wasanazidul muslimin, dan Allah akan tambah lagi kebaikan-kebaikan. Allah akan tambah lagi, Allah akan menambah lagi kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu kita kata, kita boleh ambil ayat ini untuk muhasabah diri kita. Apa saja yang kita buat itu, kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah SWT, dan secara Allah akan tambah lagi nikmat kita. Allah akan tambah kepada siapa? Kepada orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Baik. Jadi Allah kata lagi dalam ayat 59, nanti kita akan jelaskan ayat ini insya-Allah. Kita akan rujuk dalam kitab tafsir, tapi kita baca dulu ayat 59. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum. Fa'anzala 'ala allazina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Allah kata, Allah suruh kata hittah, tetapi mereka gantikan. Fabaddalal ladzina, mereka ganti, ubah orang-orang yang zalim ni, orang-orang zalim ni ubah perkataan yang Allah suruh ni, qaulan, dengan perkataan ghairal ladzi qila lahum, selain daripada apa yang dikatakan kepada mereka. Allah suruh kata apa? Allah suruh kata hittah. Allah suruh kata hapuskanlah dosa kami. Mereka ganti dengan perkataan lain yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim ini rijzam minas sama, apa dia, sesaan daripada langit, bima kanu yafsukun, kerana apa yang mereka itu sentiasa melakukan. Kerana apa? Kerana orang-orang zalim itu mereka selalu melakukan perbuatan fasik, berterusan melakukan dosa-dosa. Itu antaranya. Baik, kita lihat kepada tafsir, apa yang maksudkan mengganti, bagaimana mereka menggantikan perkataan yang Allah ajar itu dengan perkataan yang lain. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan mereka ini masuk ke dalam pintu gerbang itu, dalam pintu gerbang Baitul Muqaddis itu dalam keadaan sujud. Jadi kita nak lihat dulu apa makna sujud di sini. Apa maksud sujud di sini? Jadi bila kita lihat dalam pelbagai tafsir, dengan banyak ayat ini ditafsirkan dengan pelbagai maksud dalam kalangan sahabat dan tabi'in. Kita lihat satu tabi'in. Insya-Allah kita lihat apa makna, apa maksud sajadah ni. Sujadah ni masuk dalam keadaan sujud ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata masuk melalui pintunya sambil rukuk. Ataupun dalam tafsiran lain, Ibnu Abbas juga yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir, dia kata sebagai masuk melalui pintunya sambil membongkok rukuk melalui pintu yang kecil. Itu antara. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan kadang yang dikatakan oleh Sufyan At-Tauri, mereka memasukinya dengan mengesotkan punggung mereka ke tanah.
Jadi ayat 3 pula Hasan Al-Basri pula kata mereka diperintahkan bersujud pada wajah mereka ketika memasukinya. Tapi pendapat ini dinilai jauh dari kebenaran oleh Imam Ar-Razi. Satu pendapat lagi kata tunduk dalam keadaan sukar untuk dihentikan menurut hakikatnya. Ada yang berkatakan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat maka dikatakan sini bahawa apakah maksud daripada ayat ni diberi penafsiran yang pelbagai lah. Tetapi apa pun yang kita katakan sebenarnya yang lebih penting ialah mereka ni diperintahkan supaya masuk dalam keadaan yang tunduk dan patuh, dalam keadaan merendah diri lah. Boleh kita katakan begitu. Seperti mana Rasulullah tu masuk dalam keadaan tertunduk. Tetapi apa yang mereka lakukan, malangnya mereka melakukan lain daripada apa yang Allah suruhlah lakukan. Kita rujuk pula dalam tafsir Al-Misbah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka buat selain apa yang mereka telah lakukan sehingga Allah SWT itu Allah datangkan malapetaka. Allah datangkan azab daripada langit kepada mereka ni. Kenapa Allah begitu marah kepada mereka ini? Jadi kalau kita lihat kepada dalam tafsir Al-Misbah, diberitahukan kepada mereka ini apa yang mereka disuruh masuk, mereka diperintahkan agar masuk ke dalam Baitul Muqaddis ni dalam keadaan sambil bersujud. Ditafsirkan oleh penafsir Quran itu iaitu tafsir Al-Misbah ni Pak Quraisy Shihab ni, beliau mengatakan bahawa Hafizullah mengatakan bahawa yakni dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan atas dosa-dosa yang lalu agar memasukinya dengan rendah hati. Kerana demikian itulah sifat para pemenang yang menyendari anugerah ilahi. Dan katakanlah apa? Sepatutnya mereka kena kata hittah, yakni bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami yang banyak lagi besar. Kalau itu kamu lakukan, kata beliau, nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kamu yang disengaja dan yang tidak disengaja. Dan bahkan kelak kami akan menambah yakni pemberian kami untuk para muhsinin, yakni orang-orang yang benar mantap kebaikannya, yakni yang memohon ampun diampuni dan yang memohon ampun disertai dengan berbuat baik akan ditambah anugerah duniawi dan ukhrawi untuknya. Tapi malangnya apa yang mereka buat? Mereka mengganti perintah sujud, tunduk dan rendah hati dengan mengangkat kepala, dengan membangkang, dengan angkuh, dan mereka ganti ucapan hittah yang bermaksud permohonan ampun dengan hintah, yakni permohonan gandum. Dia perolok-olokkan. Itu ada dinyatakan dalam riwayat riwayat hadis oleh Imam Bukhari. Itu kita lihat pula dalam tafsir Ibnu Katsir ada cerita perkara tersebut. Beliau mengatakan berkenaan fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazina qila lahum. Lalu orang-orang zalim menggantikan perintah dengan mengerjakan tidak diperintahkan kepada mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qila lin bani Israila udkhulul baba sujada wa qulu hittatun fadakhulu yazhafuna ala astahihim fabaddalu wa qalu habbatun fi sya'ratin. Ini yang Nabi sendiri tafsirkan. Apakah maksud ayat ini? Dikatakan kepada Bani Israel, masukilah pintu gerbang sambil bersujud ataupun lalu bersujud, sambil bersujud ataupun lalu bersujud, dan katakanlah hintah. Jadi dia katakan udhulul baba sujada, masuk dalam pintu dalam keadaan bersujud, dan katakanlah hintah, yang bermaksud bebaskanlah ataupun hapuskanlah dosa kami. Maka mereka pun memasuki pintu dengan berjalan merangkak di atas punggung mereka. Dia kata mengeskot tu. Mereka mengejek-ngejek. Tak tahulah kenapa perangai mereka macam ni. Seolah-olah mereka sama ada mereka mengejek Allah ataupun mengejek pada Nabi mereka. Bila kita ejek Nabi, samalah seperti mengejek Allah. Sebab apa yang Nabi suruh tu, Rasul yang suruh tu adalah mereka bukan suruh datang daripada nafsu mereka suruh atas wahyu perintah daripada Allah SWT. Lalu mereka mengganti dan mengatakan habbatun fi sya'ratin. Mereka katakan biji-bijian dalam gandum. Mereka cerita pasal makanan. Allah suruh minta ampun,
mereka cerita pasal makanan, padahal Allah dah cakap dah sebelum ni. Allah kata, masuklah ke dalam Baitul Muqaddas ni, kampung ini, negeri ini, dan makanlah apa saja benda perkara yang baik, tetapi yang ada dalam kepala mereka hanya makanan, makanan dunia sahaja. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Wallahu a'lam. Itulah apa yang mereka lakukan. Maka apa yang Allah balas, Allah bagikan, Allah datangkan kepada mereka ni, Allah datangkan kepada mereka ni malapetaka daripada langit kepada orang-orang zalim itu, kerana mereka selalu berbuat fasik. Apa maksud bala itu, macam-macamlah penafsiran, tetapi kita tak pergilah dalam perkara tersebut. Kita kata itu adalah seksa yang amat pedih daripada langit. Wallahu alam, bagaimanakah siksaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan yang penting ialah kita tahu apa yang dilakukan kepada Bani Israel setelah mereka ini diberi nikmat, diberi kemenangan. Mereka bukan sekadar tidak bersyukur, bahkan mereka mengejek-ngejek Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memperolok-olokkan, maka mereka ni diberi balasan. Mereka diberi balasan malapetaka daripada langit, dan itulah balasan kepada orang-orang zalim itu. Kerana apa? Kerana mereka ini selalu melakukan penentangan, selalu melakukan dosa. Mereka ini tergolong dalam golongan orang yang selalu berbuat fasik. Jadi pengajaran kepada kita ialah, setelah Allah memberi kita nikmat, setelah Allah memberi kita Quran dan Sunnah ni, janganlah kita memperolok-olokkan, mempermain-mainkan. Bermain bukan semestinya saja kita ambil Al-Quran tu kita memperolok-olokkan, membuat perkara-perkara yang lawak atas Quran tu. Tetapi yang selalu berlaku ialah kita tidak mengamalkan Al-Quran itu juga, termasuk dalam memperolok-olokkan, yakni merendah-rendahkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi adakah Bani Israel ni yang diceritakan dikenakan azab ni semua, atau ada di antara mereka? Kita katakan wallahu a'lam, tapi boleh kita katakan bukan semualah. Mungkin sebab apa, ada saja orang yang beriman, contohnya nabi mereka sendiri itu Yusha bin Nun. Tapi adakah semua kaum dia itu terkena siksaan ataupun menentang Nabi Yusha bin Nun dan tentu saja mereka ni menentang Allah? Kita katakan Allahu a'lam. Sebab bab-bab yang tak dinyatakan dalam Al-Quran ni, saya tak berani nak lebih-lebih sebab saya pun bukan seorang yang pakar dalam bidang tafsir ataupun pakar dalam bidang sejarah ni. Jadi kita serahkan kepada orang yang lebih pakar dah. Yang penting kita nak ambil pengajaran. Janganlah setelah Allah memberi kita segala nikmat, janganlah setelah Allah memberikan kita perintah-perintahnya, kita memperolok-olokkan, kita meremeh-remehkan apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita, dan kita memperolok-olokkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada satu pun yang diperintahkan, yang dibawa oleh dalam hadis itu, yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yang dikatakan puatan itu datang daripada diri nafsu syahwatnya, tetapi apa saja yang dikatakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah kita mengikuti perintah itu dengan senang hati, dengan kerelaan, dengan tunduk dan patuh. Kita katakan sekali lagi ayat ini 58-59 ni, kita katakan wallahu a'lam, Allah saja yang mengetahui segala-galanya. Jadi ini adalah kisah para mufassir, kebanyakan mufassir mengatakan bahawa ketika Nabi Musa AS dan Harun AS telah pun tiada, dan mereka ini sedang dipimpin oleh Nabi yang baru, itu Yusha bin Nun, generasi yang baru, yang telah berjaya membawa mereka berperang dalam Baitul Muqaddas, dan mereka menang. Malangnya mereka ini ada, kita tak tahu semua ataupun ada antara mereka telah mengolok-olokkan Allah SWT dengan tidak mengikut perintah Allah supaya masuk dalam keadaan tunduk, tapi mereka dah masuk dalam keadaan mengejek-ngejek, dan mereka ubah kalimah yang Allah suruh kata hittah tu hapuskan dosa dengan gandum, hintah. Bahkan apa mereka kata, hintatu fi syi'irah, biji bijian dalam gandum. Mereka cakap perkara yang mengejek Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olokkan nabi mereka. Maka setelah itu, setelah Allah menciptakan nikmat dan Allah cerita pengingkaran mereka ini, Allah kembali kepada kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi Quran ni dia bukan mengikut kronologi. Tapi menariklah sebenarnya kalau kita lihat dalam teknik-teknik yang digunakan dalam movie ke series TV ke zaman sekarang ni. Kadang-kadang kita lihat ada flashback,
Ada waktu sekarang. Kemudian kalau season pertama dia macam ni, season kedua baru cerita pasal masa dia kecil. Hollywood sukalah buat. Kalau kita kecil-kecil dulu kita tengok cerita pasal orang ni ke Batman ke, kita tak tahu kisah dia kecil. Orang misalnya Star Wars tu kita tak tahu kisah dia masa kecil. Kemudian orang buat pula cerita kisah dia masa kecil. Sebab nak menarik perhatian supaya orang sentiasa tengok movie dia. Supaya dia ada sentiasa idea-idea yang baru. Quran lagi-lagilah lebih hebat. Langsunglah tidak bandingkan langsung dengan filem atau drama mana-mana pun. Tetapi Allah menggunakan teknik ni. Allah menggunakan apa? Satu teknik yang Allah tak buat kronologi. Allah tak buat kronologi dalam surah Al-Baqarah ni. Allah tak buat kronologi. Tetapi membuatkan kita tertanya-tanya. Cerita ni sebenarnya macam mana ya? Cerita ni macam mana yang menyebabkan kita semakin bersemangat untuk membaca, menyelak muka surat yang seterusnya untuk kita lihat ada tak lagi cerita berkenaan Nabi Musa dan Bani Israel ini. Itu antaranya lah kita kata wallahu a'lam. Jadi ayat 60 ni Allah kembali kepada kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa masih lagi ada. Allah SWT kata, Allah sebut lagi kebenaran nikmat-nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel ni. Allah kata, wa idh tasqa Musa liqaumi. Dan ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Faqul na'trib bi'asakal hajar. Lalu kami firman, pukullah dengan tongkatmu, yakni batu tu. Kamu pukullah batu tu dengan tongkatmu. Fanfajarat min khuthnata asyrata aina. Maka terpancarlah daripada batu itu 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Sungguh setiap daripada manusia itu, yakni 12 suku Bani Israel itu telah tahu tempat minum mereka. Kulu washrabu min rizqillah. Makanlah kamu dan minumlah kamu daripada rezeki Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dan dalam keadaan kamu membuat kerosakan. Antara nikmat lagi yang Allah beri kepada Bani Israel ni, tadi Allah dah bagi dia apa? Awan melindungi mereka ke jalan, teduhkan mereka. Kemudian dia boleh dapat man dan salwa. Makanan itu datang berulang-ulang. Mereka tak perlu nak cari. Yang perlu mungkin nak ambil saja dan masukkan ke dalam mulut. Dan buatlah aku resipi sendiri ke apa, wallahu a'lam. Cara nak masak ke apa, cara nak makan ke, wallahu a'lam, kita tak tahu bagaimana. Tetapi dah disediakan. Sekarang air pun ada. Tengah duduk kat padang pasir tu, terik tu, padang pasir tu, sepatutnya terik tetapi dilindungi oleh awan. Mungkin berjalan dilindungi oleh awan apa semua. Bahkan air pun ada. Apa dia? Ketika Nabi Musa mohon air untuk kaum mereka ni, ada 12 puak tu, ada 12 suku daripada Bani Israel. Mereka ada ketua-ketua mereka sendiri, mereka ada puak-puak mereka sendiri, suku-suku mereka sendiri. Bila Nabi ketuk batu tu, terpancar dah 12 mata air. Setiap puak ada. Maksudnya Allah dah sediakan setiap orang ada, setiap kaum mereka ada, setiap suku mereka ada. So ada, suku ni pergi ni. So tak bergaduh lah. Mereka ada suku-suku mereka sendiri untuk minum. Besarnya rahmat Allah pada Bani Israel ni, terutama pada zaman Nabi Musa AS. Itu kata Allah bagi nikmat. So orang yang mendengar Bani Israel, yang dengar pada zaman ini, sepatutnya orang Yahudi pada zaman ini, sepatutnya bila baca Al-Quran, sepatutnya bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kembali taat dan patuh kepada Allah Taala. Allah SWT buangkan rasa ego, buangkan rasa sombong dengan kembali kepada ajaran Rasulullah, ajaran Allah SWT dengan apa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang Rasulullah bawa, Rasulullah tak kata pun Bani Israel ini adalah bukan kaum yang disayangi Allah. Rasulullah bawa pun dalam Al-Quran bahawa Allah bagi tahu pun bahawa mereka adalah kaum yang terbaik. Tapi kemuliaan itu tidak berterusan. Kemuliaan itu bukanlah mutlak. Kemuliaan itu berdasarkan sama ada seseorang itu mengikut perintah Allah atau menjauhi larangannya. Kita dimuliakan Allah SWT selagi mana kita mengikut perintah Allah SWT. Saat kita meninggalkan ajaran Allah SWT, saat itulah Allah SWT menarik kembali ke kemuliaan tersebut. Jadi apabila dia ketuk batu itu, timbullah air itu 12 mata air, terpancarlah 12
mata air, qad alima kullu unasin mashrabahum. Dan mereka semua 12 puak ni telah tahu kat mana tempat mereka nak minum. Maka Allah kata makanlah, kulu makanlah, washrabu minumlah, min rizkilah daripada rezeki Allah. Ingatlah ini yang Allah beri kepada kamu. Wala ta'sau, janganlah kamu buat kejahatan fil ardi, jangan di muka bumi ini. Janganlah kamu apa mufsidin, janganlah kamu melakukan kerosakan. Jangan kamu buat kejahatan, jangan kamu buat kerosakan. Nah, itu dia yang Allah berikan kepada Bani Israel ini, dan tentu saja seperti mana kita katakan sebelum ni, Allah berikan kepada kita. Allah nak kata makanlah, nak makan apa saja makanlah. Ada je beberapa, ada banyak yang halal. Jadi kenapa pergi kepada yang haram? Ada yang haram, ada yang halal. Tapi halal tu lagi banyak daripada yang haram. Maka pergikanlah ya, makanlah apa yang halal, ambillah apa yang halal, tinggalkanlah apa yang haram. Jangan buat kejahatan, jangan balas nikmat Allah ni dengan kejahatan, jangan buat kerosakan di muka bumi Allah. Baik, kita terus masuk ke ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Malangnya Bani Israel ini, kaum Nabi Musa ini, ada antara mereka yang tidak bersyukur kepada Allah SWT. Tidak bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan. Maka apa mereka kata kepada Nabi Musa? Mereka kata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tak boleh sabar dengan satu makanan saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dia kata apa? Kami tak sabarlah. Mereka kata kami tak sabarlah dengan satu makanan saja. Jemu lah orang kata. Jemu. Duk makan yang sama setiap hari. Kita zaman kita kan kadang-kadang kita jemu. Duk makan nasi, ayam. Tu nasi kan. Muka aku pun dah jadi macam ikan. Kadang-kadang kita kata macam tu. Muka aku pun dah jadi macam ayam. Sedangkan kita lupa bahawa ada orang memang tak dapat makan nanti. Kadang-kadang kita melawak kan, saya sendiri pun melakukan kesilapan ini. Kita jemu makan ni yang sama. Tapi kita lupa, dapat makan ni. Ada orang tak dapat makan tu. Langsung tak dapat makan. Literally memang tak boleh makan. Tak ada makan. Sampai kalau kita tengok di Somalia tu misal, perut dia jadi kembung kan. Dia muncit tu. Sebab tak ada makanan. Jadi fad'u lana rabbaka. Maka mohonlah untuk kami daripada Tuhan. Yukhrij. Keluarkan bagi kami lana. Mimma apa yang tumbitul ardu. Yang ditumbuhkan daripada bumi. Yang apa? Mim baqaliha daripada sayur-sayur dia. Wa kithaiha daripada timun-timun dia. Wa fumiha daripada bawang putih. Wa adasiha daripada kacang adas. Wa basaliha daripada bawang merah. Itu dia. Apa kata Allah atas permintaan ini? Allah kata qala atas minta maaf, apa Allah rakamkan apa kata Musa atas permintaan kaum dia ini? Qala atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah kamu minta satu perkara yang apa? Yang lebih rendah daripada apa yang lebih baik? Ihbitu, kata Musa. Musa marah. Ihbitu, pergilah kamu Misran, ke sebuah kota. Fa inna lakum ma sa'altum. Maka sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu minta. Jadi Nabi Musa kata, kamu nak minta sesuatu yang rendah setelah Allah bagi perkara yang baik kepada kamu. Ini adalah makanan yang apa mereka makan. Ini adalah makanan yang mereka biasa makan kat Mesir. Masa mereka makan kat Mesir tu, masa tu mereka orang mereka ke hamba, tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tentu saja apabila mereka berada di Mesir itu adalah mereka dalam keadaan hamba. Itu yang guru saya dulu pernah kata. Orang yang kalau dah biasa hidup dalam perhambaan, maka dia akan kekal sebagai, kalau dia tak nak bebaskan diri, dia dah lama sangat duduk dalam keadaan tertekan. So moral dia, maruah dia dah jatuh dah. So dia tak reti dah nak hidup sebagai orang yang bukan hamba. Dia tak nak keluar. Minda dia adalah minda yang sempit. Minda dia adalah minda orang yang dah hilang harga diri. Allah bagi dia makanan yang elok-elok. Makanan yang sama berulang-ulang, tapi makanan tu elok untuk mereka. Tapi mereka masih lagi teringat pada zaman-zaman mereka diperhambakan.
Mereka teringat seolah orang bayangkan orang dah keluar daripada penjara, ingat makan aku teringin lah makan apa duduk dalam penjara tu. Ada ke orang fikir macam tu? Sepatutnya tidaklah. Tetapi kalau kita lihat lagi sebenarnya makanan yang rendah kualiti ni bukan sahaja masuk makanan yang rendah kualiti, makanan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Allah dah bagi kita makanan yang halal, tiba-tiba kita pergi cari yang haram. Bagi Allah itu sesuatu yang rendah kualitinya nak dibandingkan makanan yang halal. Allah dah bagi sesuatu yang baik, kamu pergi kepada sesuatu yang buruk. Allah bagi sesuatu yang boleh yang elok, kita pergi kepada perkara yang seperti arak sebenarnya yang menghilangkan akal, menyebabkan maruah kita jatuh. Kenapa kita pergikan kepada atas perkara yang rendah mutunya, sedangkan kita ada satu perkara yang baik yang Allah telah berikan kepada kita. Itu sebenarnya yang kita nak ambil tadabbur daripada ayat ini, bukan saja berkenaan dengan Bani Israel, tetapi ini adalah sebenarnya adalah kisah kita. Setelah Allah bagikan suatu perkara yang baik, Allah angkat martabat dia, janganlah kita rendahkan martabat ini sehingga kalau ditakuti martabat kita ini lebih rendah daripada haiwan lagi. Na'udzubillah. So Nabi Musa AS kata kepada Bani Israel ni, ihbitu, pergilah kamu kepada Mesir. Fa illakum ma sa'altum. Maka sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu minta, waduribat, kata Allah, apa yang berlaku kepada mereka ni, waduribat alaihimul dhillah. Maka mereka di sana, mereka ditimpa kehinaan. Mereka ditimpa apa lagi? Wal maskanah, kemiskinan. Wa ba'ahu bighadabin minallah, dan mereka kembali dengan kemurkaan daripada Allah. Zalika bi annahum, demikian itu kerana sungguhnya mereka kanu telah mengingkari ayat-ayat Allah, bi ayatillah, ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna, dan mereka saling membunuh annabiyina, para nabi, bi ghairil haqq, dengan tanpa alasan yang benar. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, demikian disebabkan mereka dahaka dan mereka sentiasa melampaui batas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini, apabila Bani Israel ini telah pun diberikan man dan salwa seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini, mereka minta suatu benda yang lebih rendah mutunya. Mereka minta perkara-perkara yang mereka selalu biasa makan di Mesir sebelum ini dalam keadaan mereka itu hamba. Maka Nabi Musa kata, kenapa kamu nak minta sesuatu yang buruk ganti kepada sesuatu yang baik, sedangkan perkara yang kamu nak ni boleh dapat kat mana-mana pun. So kamu pergilah kat kota tu. Dekat kota tu, dekat suatu kota tu, maka kamu akan dapat apa yang kamu nak. Tapi apa yang berlaku kepada mereka pergi ke mana pun, mereka ditimpa cacian, mereka ditimpa kemiskinan, kemudian mereka ditimpa cacian, mereka ditimpa kemiskinan, dan mereka mendapat kemurkaan. Orang yang selalu meminta-minta ni tentu orang pun tak suka kan. So diorang pun hidup dalam keadaan yang memberhambakan diri, berminta-minta kepada orang. Sedangkan Allah dah bagi mereka jiwa mereka. Mereka boleh pergi, mereka kena ikut perintah Nabi Musa ini, arahan daripada Allah untuk kembali kepada Baitul Maqdis. Itu sepatutnya pergi ke Baitul Maqdis, itu sepatutnya tujuan utama mereka, supaya mereka menjadi orang yang merdeka. Tetapi mereka hinakan diri mereka dengan meminta perkara-perkara yang bukan-bukan. Mereka meminta perkara yang rendah mutunya kerana mereka jemu dengan apa yang Allah berikan. Maka Allah katakan, Nabi Musa suruh mereka ni pergi kepada Mesir, perkara itu boleh dapat kat mana-mana pun. Mereka pergi dan mereka itu ditimpa cacian. Allah tak ceritakan cacian bagaimana, kat mana, macam mana, tapi Allah kata mereka ditimpa cacian. Mereka ditimpa kemiskinan. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah SWT. Jadi, hal ini terjadi kerana apa kata Allah? Sebab apa mereka ini, mana zaman pun mereka mendapat perkara seperti ini sebenarnya. Kerana apa mereka mendapat hinaan? Kenapa mereka mendapat cacian? Kerana apa mereka mendapat kemiskinan? Kerana apa? Kerana mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Mereka ingkar dengan ayat Allah. Pada zaman ini mungkin mereka tak bunuh pada Nabi lagi. Wallahualam, saya tak tahu. Tetapi mereka ingkar ayat Allah. Mereka tak nak ikut perintah Nabi ini sebab mereka merasakan bahawa Nabi ini memberi mereka suatu perkara yang menyusah kepada mereka, atau mungkin juga sebenarnya iman mereka tak sampai pun. Sebab akan kita lihat pada ayat awal-awal kan Allah kata mereka tak akan beriman selagi mana mereka tak ingat Allah. Dan setakat ini mereka tak lihat Allah pun. Jadi walaupun mereka telah disambar peti tu, kita tertanya-tanya, adakah mereka sebenarnya telah betul-betul beriman?
Kalau kita lihat dalam apa yang Allah bagi tahu dalam ayat-ayat kita, mereka masih lagi menentang. Seolah-olah iman itu seolah-olah hanya satu kepura-puraan. Wallahu a'lam. Jadi jadi apa yang terjadi? Mereka ingkar, mereka mendapat muka Allah kerana mereka ini selalu ingkar dengan ayat-ayat Allah, sehinggalah nanti membawa kepada apa? Apabila mereka telah mendapat kekuatan, mereka membunuh para nabi dan para rasul. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Itu sifat dia. Kita lihat orang tu pada zaman tu memanglah dia tak bunuh. Tetapi sebenarnya kalau dia ada peluang untuk bunuh, dia akan bunuh. Sampailah kita lihat generasi-generasi berikutnya, yang berikutnya akan ada pelaku pun pembunuhan terhadap para nabi ini. Wallahu a'lam. Yang demikian itu kata Allah, kenapa berlakunya perkara ini, berlaku kehinaan ni, berlakunya kemurkaan Allah ni, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian kerana apa? Kerana mereka ini dahaka dan mereka ini melampaui batas. Jadi apa sifat sebenarnya yang ada pada orang-orang Bani Israel ini? Sebenarnya pada zaman Nabi Musa ini terutamanya, dan pada selepas itu. Kerana apa? Apa yang mereka ada ialah mereka itu ada satu sifat. Sifat apa? Sifat menjadi satu umat yang sangat penakut. Takut kepada kematian. Dan juga mereka ini juga adalah, ini kerana apa? Ini adalah balasan kepada sifat mereka yang apa? Mereka bukan saja takut kepada kematian, dan mereka juga sebenarnya ada satu sifat lain. Mereka ni ada sifat kebodohan, ada sifat kesombongan, ada sifat kedegilan. Itu. Jadi apa yang kita dapat lihat pada ayat-ayat yang kita cuba tadabbur hari ini adalah mereka ni, orang-orang Bani Israel ni, apa sifat yang mereka ada? Mereka ada sifat kejahilan, mereka ada sifat kebodohan. Mereka ada, bahkan kalau bukan sekadar bodoh, tetapi mereka ini sombong. Itu ada berkata, orang Melayu kata bodoh sombong tu macam inilah agaknya. Dia sombong dan juga degil. Jadi apa yang sepatutnya kita ambil pengajaran adalah umat Islam, terutama kita ni lah, umat Nabi Muhammad yang mengaku mengikut Quran dan Sunnah ni, sepatutnya kita mengambil pelajaran daripada sifat sombong, degil dan angkuh. Sebahagianlah kita kata daripada kaum Bani Israel. Yang menyebabkan mereka ni diazab dalam pelbagai bentuk. Mereka jadi apa? Mereka jadi golongan lemah, mereka jadi golongan penakut, mereka ditimpa penyakit, mereka ditindas di mana-mana, mereka dimurkai, dan mereka digolongkan dalam golongan orang-orang yang fasik. Itu mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita golongan seperti mana golongan inilah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada sifat-sifat yang buruk ini. Setelah apa? Setelah Allah memberi kita pelbagai jenis nikmat, janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak mengenang budi, tidak bersyukur kepada Allah SWT. Kerana jika kita melakukan sedemikian, dikuatiri kita akan mendapat murka Allah SWT, dan Allah akan menjadikan kita golongan yang lemah, golongan yang penakut, golongan yang ditimpa penyakit, golongan yang ditindas di mana-mana, golongan yang dimurkai. Kerana apa? Kerana balasan kita melakukan kefasikan, melakukan kemaksiatan, dan kita kekal menjadi orang sehingga dikuatiri kita nanti digolongkan dalam golongan orang-orang yang fasik. Sebab apa? Sebab tu Nabi SAW ada dalam hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan tentang umat baginda. Kita lihat kepada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda daripada Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yushikul umamu an tada'an alaikum kama tada'an al-akalatu ila qas'atiha. Hampir sahaja umat manusia mengerumuni kalian sebagaimana mereka mengerumuni makanan yang ada dalam piringnya. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma'idh. Seorang sahabat bertanya, adakah itu disebabkan jumlah kita sedikit ketika itu? Qal bal antum yawma'idhin kathirun walakinnakum wuthanu ka wutha'is sayli wala yanri'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum.
wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Baginda menjawab, bahkan kalian pada waktu tersebut sangat ramai, akan tetapi kalian seperti buih-buih pada air yang mengalir. Allah mencabut rasa takut daripada dada musuh-musuh kalian dan Allah mencampakkan ke dalam hati kalian al-wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bagi dia jawab, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Sunat dari riwayat hadis Abi Daud, Sunat Abi Daud, kitab Al-Malahin. Ini diriwayatkan oleh Abi Daud. Ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Wallahu a'lam. Jadi itulah antara sebenarnya yang menyebabkan Bani Israel ini tidak mahu mengikut petunjuk pada nabinya. Antara sebab yang utama ialah apa? Cintakan dunia, takutkan kepada kematian. Jadi orang yang begini, kalau kita pun ada penyakit begini, menyebabkan kita tidak mahu berusaha. Kita kata cukuplah sekadar apa yang ada ni. Orang kata jangan asalkan bukan kata kita tak bersyukur. Kita kata macam tak payah nak lebih-lebih sangatlah nak belajar agama ni. Misal kita kata macam tu. Kita kata macam tu. Cukuplah orang kata beramal sendiri-sendiri. Tak payahlah orang kata nak sibuk hal orang lain. Kita kata macam tu sebab apa? Kita risau nanti orang benci kepada kita apa semua. Kita risau nanti kita hidup seorang-seorang. Maka kita terus hidup dalam keadaan cuba mengambil hati semua orang. Tapi sebenarnya kita hidup dalam keadaan yang hina. Kerana kita tidak menjalankan perintah Allah SWT untuk apa? Untuk amar ma'ruf, untuk nahi mungkar. Menyuruh manusia ini melakukan kebaikan dan mencegah manusia ini daripada melakukan kemungkaran. Itu dia. Jadi mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita daripada sifat-sifat ini, sifat yang terlampau menciptakan dunia ini, sehingga kita tidak tahu dan kita tidak mahu dan kita tidak menyedari bahawa satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Cukup dulu perbincangan kita ni. Hari ini ada berkait-kait dengan sejarah Bani Israel. Tentu sahaja mana-mana salah silap tu saya mohon maaf. Sebab ini bukanlah kepakaran saya. Tetapi kita sentuhlah juga sebab dia ada dalam Al-Quran. Tapi yang pentinglah pengajaran ialah supaya janganlah kita ini jadi seperti Bani Israel ini yang tidak bersyukur setelah Allah SWT memberi pelbagai nikmat. Sebab kita pun umat Muhammad SAW ni banyak sekali nikmat yang Allah beri. Maka kita kena balas jasa Allah ini dengan apa? Dengan menurut segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan antara perintahnya adalah untuk menyampaikan kebenaran walaupun dibenci, walaupun dihina, walaupun tidak dipedulikan. Tetapi yang penting kita kena terus laksanakan. Tapi tolonglah, cubalah lakukannya dengan penuh hikmah. Kalau boleh lakukan dengan lembut, lakukanlah dengan lemah lembut, dengan perkara yang baik supaya tidak menjadi fitnah, supaya tidak menyebabkan manusia ini benci kepada apa yang dibawa. Wallahu a'lam. Hikmah itu bukanlah semestinya sentiasa berlemah lembut, tetapi kalau boleh dahulukanlah dulu kelembutan, kerana selamanya lah tidak kekasaran tu selamanya tidak menjadi pilihan hati manusia lah. Sebab tu Rasulullah Nabi Musa AS bila dia suruh pergi jumpa Firaun tu, disuruh katakan kata-kata yang baik, walaupun Firaun tu sejahat-jahat manusia lah sampai mengaku Tuhan, tetapi still kalau nak tarik perhatian manusia kena berkata dengan kata-kata baik. Kalau tidak, nanti dakwah tu tak membawa ke mana. Wallahu a'lam. Demikian sahaja perbincangan kita hari ini. Ada tersalah sesilap seperti biasa, tersasul mana yang lari tajuk, mana yang tak apa yang berada ni sedang cuba katakan ni. Kita maafkanlah segala kesilapan saya sebagai manusia yang penuh kelemahan ini. Masih jahil yang masih belajar ni. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya, dosa kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mentadabur ayat-ayat daripada Allah SWT ini dan mengamalkannya, faham dan mengamalkannya dalam kehidupan kita supaya kita boleh mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Semoga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sentiasa dipelihara oleh Allah SWT. Semoga Allah mengangkat wabak penyakit daripada
bawa penyakit dan segala bala bencana daripada dunia ini dan negara kita khususnya daripada dunia ini, supaya Allah menjadikan kita semua orang-orang yang sentiasa beriman, tunduk patuh dan taat kepadanya dan menjauhi perintah, menjauhi larangan dia. Wallahu a'lam. Demikian sahaja. Kita tutup dulu pertemuan kita ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.